Dah masuk ke? Okey, dah masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih banyak-banyak kepada seluruh para penonton di Tadabbur Center. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada 2 Ramadan hari ini kita akan memulakan membuka tirai Tadabbur bersama Murabbi, dan alhamdulillah bersama dengan saya pada petang ini Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz dengan keluarga semua sihat belaka lah? Alhamdulillah, sihat. Cuma kami ber-KP di kampung. Ustaz difahamkan Ustaz sudah bertahan dan berkubu sebelum PKP lagi Ustaz ada? Ya, betul. Ya Rabbi ya Karim. Alhamdulillah. Moga Ustaz Wan kita sihat belaka sekeluarga. Dan menariknya topik pada hari ini sebagaimana tertera di kaca TV anda, ayat-ayat puasa ya. Alhamdulillah tepat pada masanya kita mengupas ayat ini di awal-awal kita melalui Ramadan. Dan sebelum saya berikan ruang 30 minit kepada Ustaz Wan, ada baiknya saya nak semua kita berkenalan dengan setiap murabbi. Saya sangat mahu supaya semua rakan-rakan yang menonton mengenali lebih baik setiap murabbi-murabbi yang kita bawa bersama dalam majlis ilmu ini. Untuk makluman, Ustaz Wan dilahirkan pada 15 November 1975. Ustaz Wan kiranya sudah 40 berapa Ustaz? 42 apa Ustaz? 45. 45 Ustaz, minta maaf. 45 lah dalam IC. 45 dalam IC. Ustaz Wan anak kelahiran Kampung Pantai Kundo, Kuala Besar, Kelantan. Ustaz adalah graduan sarjana muda dalam bidang Usuluddin daripada Universiti Yarmouk. Ustaz adalah lulusan sarjana dari UKM dan lulusan Doktor Falsafah dalam bidang tafsir bandingan dari Universiti Malaya. Sekarang Ustaz adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, tempat ambang ngaji pun di sini. Ustaz Wan juga adalah salah seorang daripada guru besar saya lah di UKM. Dan sekarang Ustaz Wan juga adalah fellow penyelidik bersekutu di Institut Islam Hadari UKM. Untuk makluman semua rakan-rakan penonton, antara buku yang dihasilkan oleh Ustaz Wan kita adalah Aku Bersyukur Anakku Autism 2009. Anak nombor apa Ustaz? Ustaz Wan? Buku je. Buku je tulis tu. Ambo ingat. Minta maaf Ustaz. Pengalaman kawan-kawan. Pengalaman. Ya, tapi buku tu research bukan buku biasa. Okey. Pendekatan Rasulullah dalam menegur kesilapan 2010, Intertextuality dalam Terjumanul Mustafid, dan buku yang paling popular lah abang rasa, dan tidak sedikit Ustaz yang mesej saya tak sabar nak dengar penulis indahnya pemakanan dan perubatan Islam. Maknanya ada mahu mengenali dengan lebih dekat penulis indahnya pemakanan dan perubatan Islam pada petang ni lah insya-Allah. Jadi saya tidak mahu ambil masa Al-Fadhil Ustaz Wan. Jadi tanpa membuang masa, saya bagi 30 minit pada Ustaz Wan untuk berkongsi ayat Ramadan dalam Al-Quran. Silakan Ustaz, falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Amin. Yang pertamanya terima kasih kepada pihak Tadabbur Center Sama-sama Ustaz. Ini mudah-mudahan walaupun anda bercakap Nun jauh di hujung kampung, tapi kita dapat mengambil sedikit manfaatnya sekurang-kurangnya. Perkara yang kedua, ana ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan sempena Ramadan tahun ini. Ramadan yang lebih memberi kebaikan berbanding dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita lebih baik, lebih meningkat amalan kita, lebih meningkat takwa kita dan sebagainya. Sebelum ini kita telah pun berkuarantin selama sebulan, bulan Syaban. Kelebihan bulan Syaban sebagai satu persediaan masuki Ramadan. Jadi mudah-mudahan Ramadan pada ini sukses berbanding dengan Ramadan yang telah sukses pada tahun-tahun yang telah lepas. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada petang ini saya ingin berkongsi sedikit tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa dalam juz yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Dan saya sengaja pilih ayat ini kerana saya rasa mungkin tak ramai yang perasan. Saya beritahu kepada Ustaz Syahri, ayat yang saya nak kongsi ialah ayat 183 sampai 188. Tetapi ayat tentang puasa hanya 187 sahaja, bukan 188. Betul. Jadi tentu ada rahsianya. Mengapa sepatutnya 187. Ini 187. Kan? Tapi saya senaraikan sampai 188. Ya, pada petang ini insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ayat-ayat tentang puasa ini bermula dengan ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini secara mudah memberi satu isyarat tentang kalau kamu rasa kamu penat nak berpuasa, kalau kamu rasa puasa ini menyeksa kamu, menyusahkan kamu, kamu kena sedar puasa ini ialah ibadat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya ia adalah satu ibadat yang telah pun dilalui oleh umat-umat terdahulu sebagai satu simbol keabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nature yang ada dalam kepala kita ialah ibadat ini memenatkan, menyusahkan, mengambil masa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memahami fitrah manusia, ibadat puasa ini bukan ibadat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga adalah ibadat umat-umat terdahulu untuk menunjukkan bahawa proses puasa ini adalah suatu proses yang sangat penting dalam pembinaan jati diri Muslim dalam perjalanan mereka menuju Subhanahu wa taala. Baik, sebab tu datang ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kita faham bahawa untuk menjadikan kita ini bertakwa. Namun di sana dalam ketika berpuasa masih takwa, maka kesilapannya bukan kesilapan pada puasa, tetapi kesilapannya pada kita. Bahkan takat takwa dalam ayat la'allakum tattaqun itu satu 83 ini
Yang penting yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan set dalam kepala ialah Ramadan itu adalah bulan puasa. Set dulu dalam kepala, letak dulu dalam kepala, Ramadan itu adalah bulan puasa. Dan puasa itu adalah ibadat. Kemudian ayat 184, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, sehingga akhir ayat, ialah nature ataupun sifat setiap ibadat yang ada dalam Islam, di mana ketika adanya azimah, adanya roh. Ibadat yang datang ada peraturan dan kaedah yang khusus yang mesti diikuti oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana pelanggaran, ada keharusan tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini adalah salah satu di antara keistimewaan syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebalik azimah ada rukhsah. Itu satu benda yang sangat penting. Baik. Ayat 184 ini yang saya nak tekankan kepada puan-puan dan tidak datang tapi dari situasi dan keadaan tertentu. Maka untuk mendapatkan rukhsah itu, keadaan seperti diharuskan berbuat mana syarat itu boleh. Ayat 184 ini adalah lanjutan daripada ayat 183. 184 ya. Ingat Ramadan, kamu kena ingat. Itu adalah bulan puasa. Ingat puasa, ingat itu adalah bulan Ramadan. Baik. Ramadan allati minal huda wal furqan. Ayat 185 mengajak kita untuk memahami bahawasanya selain daripada kamu memahami Ramadan itu adalah bulan puasa, Ramadan itu ingat Ramadan, ingat Al-Quran. Kalau pingkan dari bulan Ramadan di sepanjang hidup kamu, kesampingkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu memang sangat rapat hubungan dengan Ramadan. Baik. Dalam ayat 185 ini, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawasanya Al-Quran ini dan linnas bayyinati min, dan Al-Quran ini menjelaskan petunjuk dan ia menjadi kata kita manfaatkan Ramadan ini untuk kita menyemak balik panduan hidup kita, apa yang kita lakukan seharian, adakah bertepatan dengan Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran yang menerangkan petunjuk, dan Al-Quran yang menjadi kata pemutus di antara.
So bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat penting yang perlu kita manfaatkan untuk kita sampai kepada Al-Quran ini bukan hanya sebagai petunjuk dan bukan menerangkan petunjuk, beri penjelasan tentang ilmu panduan-panduan beraganya, bukan itu saja, tetapi di akhirnya ialah perlu kita dapat membezakan yang manakah yang hak dan yang manakah yang batil, yang manakah yang betul, yang manakah yang salah dalam kehidupan kita. Sebab tu ayat kita ta'ammul kita dengan Al-Quran mesti sampai kepada beza yang mana betul, yang mana salah, yang mana yang boleh kita amalkan dalam kehidupan dan yang mana yang tidak boleh kita amalkan dalam kehidupan. Sebab itu perhatikan hadis Nabi SAW kita tadarus Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat alaihimul malaika wa wasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahum. Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini ada dua kategori orang interaksinya dengan Al-Quran. Yang pertama, yatluna kitaballah, dia membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita buat dalam bulan puasa, kita membaca petang, siang, malam, berusaha untuk menghabiskan bainahum, saling bertadarus sesama mereka, saling berdiskus. Bila kita sebut berdiskus tentang Al-Quran, maka ia bukan hanya terhenti kepada ayat-ayatnya sahaja, tetapi juga proses memahami makna, menghayati makna. Sebab tu, kalau kita buat majlis tadabbur sekarang ni zaman PKP, so tadabbur kita tadabbur dalam keluarga. Tadabbur kita sekurang-kurangnya bila kita baca Al-Quran secara berjemaah bersama ahli keluarga, ambil satu atau dua ayat, kita baca terjemahan. Sekurang-kurangnya kita dapat kebaikan wa yatadarasunahu bainahum. Sebab yatluna kitaballah, boleh jadi kita baca seorang-seorang walaupun dalam jumlah yang ramai, masing-masing baca. Tapi yatadarasunahu bainahum, boleh tadarus seorang-seorang. Dia mesti tadarus ni sekurang-kurangnya 2 orang. Dia bukan hanya membaca, tetapi satu sama lain, ataupun dalam bahasa yang mudah kita kata Allah Ta'ala bercerita tentang apa fungsi dan peranan Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan. Itu kita nak bincang tarikh Al-Quran, bagaimana pandangan ulama, kan itu dalam perbincangan yang lain. Baik. Dalam 85 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di akhir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam ayat 183 Ramadan, ingat puasa. Ayat 185, selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang Al-Quran ini, Ramadan, ayat 185 ni juga ada satu isyarat, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bila kita bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walitukmilul iddah, sempurnakan tempoh Ramadan ni sama ada 29 ataupun 30, walitukabbirullaha ala. Itu adalah manifestasi penghayatan kita terhadap Aidul Fitri yang dituntut dalam agama. Bila kita berpuasa selama sebulan, bagaimana kita tunjuk cara gembira? Al-Quran dalam ayat 185 ni telah pun menceritakan kepada kita bagaimana cara kita tunjuk gembira kita Subhanahu Wa Ta'ala di atas
kejayaan birullah ala ma hadakum syukur. Itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kita selama sebulan berpuasa ini, apabila sampai kepada hari raya, kita ini satu benda penting yang kita kena buat di sepanjang ketika menyambut Aidil Fitri ini sebagai satu manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu walitukabbirullaha ala dakum. Kerana ini semua ada hidayah daripada Allah. Berpeluang tidak berpeluang untuk manusia yang telah diberi manfaat, namun mereka masih lagi leka daripada melaksanakan salat tarawih, dan banyak lagi masalah yang berlaku dalam kalangan umat Islam hasil daripada mereka mengabaikan Ramadan yang sangat mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam ayat 18, ayat yang sangat penting bagi kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya engkau wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka sebenarnya aku sangat dekat. Baik. Kalau dalam ayat 183 ingat Ramadan, ingat puasa. Ayat 185 ingat Ramadan, ingat Al-Quran. Ayat 186 ingat Ramadan, ingat doa. Sebagaimana Ramadan ini bulan puasa dan bulan Al-Quran, Ramadan juga adalah bulan berdoa. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala simple wa tada'i idza da'an. Bagi pelajar-pelajar bidang tafsir, kalau sebut idza da'ani, awalnya mahu tidak mahu, sibuk atau tidak, atau apa, kamu kena manfaatkan peluang Ramadan ini Subhanahu wa ta'ala. Menceritakan memang sifatmu dalam bulan Ramadan ini adalah mukmin yang berdoa. Sebab tu kalau kita yang diriwayatkan oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata, fakthiru fastakthiru fihi min arba'i khisalin khaslataini turdina bihima rabbakum fashahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna wa ammal khaslatani allatani la ghina bihuma tas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Dalam bulan puasa ni kamu hendaklah perbanyakkan melakukan 4 perkara. Khaslataini turdina bihima rabbakum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan suka pada kamu. Fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, mengucap la ilaha illallah, Allah Subhanahu nabikum anhuma, dan ada 2 benda lagi yang kamu mesti lakukan, boleh kesampingkannya dalam sa'aluna Allah al-jannah wa ta'udhu. Selalunya ketika tarawih imam Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita tahu mana doa ni. Sebenarnya ini adalah doa manifestasi kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW, tas'aluna Allah al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Baik. Jadi dalam ayat 186 ini, satu isyarat penting yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kamu kena ambil peluang ni cepat-cepat. Jangan pergi tangan kosong. Pergi dalam keadaan hati kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk kamu wa ta'ala, tawakal kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengharapan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mesti sepenuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allahum yarshudun.
la'allahum yarshudun ini dalam bahasa yang kamu ni sebenarnya, kamu bukan orang yang cerdik kalau kamu tidak memahami dalam bulan Ramadan. Kalau kamu hendak digolongan orang yang cerdik, manfaatkanlah peluang berdoa ini sebanyak mungkin. Kerana apa? Ramadan ini banyak tu yang sangat mustajab doa. Maka rebutlah peluang berdoa ketika bersahur, berdoa ketika berpuasa, berdoa di waktu mana sahaja, solat 5 waktu dan sebagainya, dan mudah-mudahan doa kita ni diterima. Ud'ullah berdoalah. Ayat 186 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu benda yang penting, iaitu Ramadan ini adalah bulan berdoa. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dan jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa kita Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 187 yang biasa dikatakan sebagai ayat penutup dalam perbincangan tentang ayat-ayat Ramadan ini dalam kumpulan ayat tadi, iaitu ayat 183 sampai 187, ayat yang agak panjang. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الفجر تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ayat ini banyak perbincangan yang boleh kita ambil poin daripadanya, namun saya hanya nak fokus kepada beberapa. Yang pertama ialah ayat ini menceritakan tentang sepanjang hari kamu berpuasa, bermula dari terbit fajar sampailah tenggelam matahari. Kemudian selepas daripada itu, bila sahaja masuk waktu maghrib, kamu diharuskan melakukan perkara-perkara harus yang sebelum ini diharamkan dilakukan di siang hari Ramadan. Kamu harus di sepanjang malam Ramadan sampailah waktu fajar. Itu adalah satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu cara menyucikan hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka penat berpuasa sepanjang. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail. Ada perkataan wa kulu washrabu, makan dan minum. Dalam kesempatan ni sebab kebetulan Al-Fadhil Syar'i sebut sikit tadi tentang buku Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam, usilakan rakan-rakan kami di UKM melibatkan beberapa fakulti, akhirnya terhasillah Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam. Baik, dalam kesempatan ni saya nak sebut petua ataupun beberapa panduan yang boleh diamalkan untuk kita ketika kita berbuka dan bersahur. Beza masyarakat kita dengan orang yang betul-betul menghayati amalan sunnah ketika berbuka puasa ialah kita berpuasa dengan kurma dan orang lain pun berbuka puasa dengan kurma. Tetapi perlu kita ingat bahawa berbuka puasa ini untuk kenyang. Berbuka puasa ini bukan untuk kita makan sebanyak mungkin. Sebab itu, dalam hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan perihal berbuka puasa, la tazalu ummati bi khairin ma ajalul fitr. Umatku akan sentiasa dapat kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa bukan untuk kenyang, tetapi berbuka puasa untuk mendapat barakah. Satu benda yang penting yang perlu kita faham. Kalau nak kenyang, bukan melalui berbuka puasa, melalui makan. Sebab Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan bahawa baginda SAW di luar bulan Ramadan, baginda makan malam sebelum salat maghrib. Tetapi
Dalam bulan Ramadan, baginda SAW makan sebanyak 2 kali. Bagaimana bulan Ramadan? Sekali di luar Ramadan. Kerana memang semestinya bila masuk maghrib. Rasulullah SAW dalam banyak hadis, di antaranya baginda SAW kata, man fatara sa'iman ala tamratin aw syaratin aw madaqati labanin, dan banyak lagi hadis Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan berbuka puasa dengan kurma. Dan bila kita perhati hadis-hadis Nabi SAW, baginda SAW berbuka puasa dengan rutab, dengan kurma masak, kurma segar. Dan bersahur dengan kurma kering. Beza, berbuka puasa dengan rutab tetapi bersahur dengan kurma kering. Kita berbuka puasa untuk mendapat sunnah Nabi SAW, kerana kurma ini ada gula segera yang apabila kita makan, kita bagi masa selama antara 10 hingga setengah jam, perut kita akan rasa kita dah makin bertenaga. Maka selepas itu, jika kita makan, kita tidak akan makan banyak. Sebab itu, seelok-eloknya kita bezakan di antara berbuka puasa dengan makan malam. Jadikan dia dua. Berbuka puasa dan makan. Berbuka puasa, bila masuk waktu kita berbuka dengan kurma, dengan air kosong, atau dengan susu, atau dengan apa sahajalah makanan yang halal. Jadi yang penting, kalau ada kurma dah, kemudian bagi masa di antara 10 hingga setengah jam supaya kurma tu dapat memainkan peranan penting. Kerana kan dalam dua tempat di mana sepah itu didahulukan berbanding dengan makanan yang lain. Wa fakihati mimma yatakhayyarun wa lahmi tayri mimma yashtahun. Ini adalah satu ayat para ulama menyatakan bahawa sesungguhnya buah itu didahulukan berbanding dengan makanan berat yang lain. Jadi, kalau ingin berbuka puasa dengan kurma, makan kurma dahulu. Dan itulah yang disebut oleh Aisyah, Nabi SAW sebanyak 2 kali dalam, kerana baginda SAW membezakan di antara berbuka puasa dan malam. Jadi kalau lepas buka puasa dengan kurma kita terus makan malam, memang kita akan makan banyak sebab kita sedang lapar. Tapi kalau kita makan kurma dahulu, kita bagi sehingga kurma mainkan peranan dalam perut kita, kita dah rasa sedikit kenyang, rasa bertenaga, kita tidak akan makan. Itu cara yang oleh para ulama kita dalam kitab-kitab Tibbun Nabawi. Kalau nak menghayati konsep sumu tasihu, kamu berpuasa kamu sihat, maka hayatilah konsep ataupun cara berbuka puasa ini. Baik. Itu tentang berbuka puasa. Tentang bersahur, Nabi SAW ni'ma sahuril mu'min at-tamru, sebaik-baik sahur mukmin adalah tamar. Dan para ulama menyatakan bahawa sebaik-baik jumlah tamar yang kita guna untuk makan bersahur atau waktu pagi ialah sebanyak 7 biji. Tapi kalau di waktu berbuka puasa disebut oleh para ulama kita bahawa Nabi biasanya makan 3 biji sahaja. Biasanya antara biji bersahur 7 biji. Ini ditambah dengan hadis tentang kelebihan memakan kurma ajwah yang dapat menghindarkan kita daripada segala racun dan gangguan. Baik. Kebiasaannya kita bangun pada waktu pagi. Bila kita bangun waktu pagi dalam keadaan kita dahaga, kita minum air kosong dahulu. Saya bagi satu petua dan puan-puan. Kalau bangun waktu pagi, walaupun makan kurma. Gigit kurma sikit, mama kunyah kurma, baru minum air kosong sikit. Lepas tu ikutlah macam mana. Tetapi cuba biasakan diri ketika bersahur makan kurma dahulu sebelum minum air. Saya minum air kosong, itu kebiasaan masyarakat kita. Tetapi saya cadangkan di sini makan kurma dahulu. Kalau kawan-kawan yang kenal saya, dia kata, badan usahawan tentu makan banyak. Saya tak malu untuk
macam segelas atau 2 gelas air kosong. Baru saya makan kurma. Kurma ni nak habis 3 masa. Saya makan sebiji, kemudian saya tandas dulu, saya makan sebiji, saya solat sunat 2 rakaat, kemudian sebiji saya berzikir dulu, buat apa-apa yang patut, sehinggalah sambil-sambil batu isteri kemudian bila siap kejutkan anak-anak. Jadi dalam tempoh habiskan 7 biji. Kemudian bila bersama-sama dengan anak-anak, saya memang tak makan makanan kerana konsep barakah yang disebut oleh Nabi SAW bukan satu benda yang kecil. Sebab itu barakah ini perlu set. Kita makan sikit, walaupun kita makan berapa, tetapi benda ni benda yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Nilainya dalam kepala kita betapa Nabi SAW ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hanya kita minum air yang hari kita akan rasa nak kita mudah nak kencing. Jadi elakkan minum air kafein ketika bersahur. Elakkan. Nak minum waktu malam ketika bersahur. Jadi habiskan kurma, dan saya tidak akan makan benda-benda yang lain sehinggalah saya habiskan dulu ketikanya 2 keping, tapi kebiasaannya hanya sekeping roti sahaja. Cukup untuk saya bersahur, dan alhamdulillah saya segar dan saya kekal bertenaga dan saya tidak rasa lapar. Baik. Itu tentang petua bersahur. Tuan-tuan nak makan nasi pada tu lah. Tapi yang penting ialah makan buah dahulu jika ada. Dan kalau ada kurma, bersahur dulu dengan kurma, mengambil keberkatan daripadanya. Baik. Dalam ayat 187 ni, saya nak habiskan beberapa minit sahaja lagi. Ada beberapa yang penting yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 187 ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu benda, iaitu wa antum akifuna fil masajid. Antum akifuna fil wala tubashiruhunna wa funa fil masajid. Ayat asalnya cerita tentang hubungan suami isteri. Hindarkan hubungan suami isteri ketika kita beriktikaf di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Tapi saya nak sebut satu benda. Perkataan akifuna fil masajid ini, perkataan yang memberi isyarat bahawa kamu ingat Ramadan itu bulan puasa. Ramadan itu ingatlah Ramadan juga ada. Perkataan akifun itu memberi itu isyarat mestinya di zikir, baca Quran, salat. Cuma tuan-tuan di zaman PKP ni, jangan pula pandai-pandai pergi beriktikaf kerana arahan kerajaan itu kita semua ikuti. Yang pentinglah jika beriktikaf di masjid, khususnya di musim ini, dan ambillah peluang untuk kita bangun pada waktu malam, kita bersendirian, berkhulwah, bersunyi-sunyi rumah kita, ambil masa. Jadi kita dapat keadaan sekarang yang tidak membenarkan untuk kita beriktikaf. Dan satu benda yang penting, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, bila masa baginda SAW fokus betul-betul tentang iktikaf, kita akan dapati bahawa baginda SAW hatta idza jaa al-ashra adal mi'zara wa'takafa wa ayal lail. Bila masuk saja Ramadan, baginda SAW meninggalkan iktikaf, baginda beribadat. Bukan bahawa pentingnya mahalnya iktikaf dalam bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala
Ingat Ramadan, ingat ia ada. Ayat kita ingat ingat puasa, ingat Ramadan, ingat Al-Quran, ingat Ramadan, ingat berdoa. Bahkan kita dikira sebagai mak yang tidak Ramadan, ingatlah ia adalah bulan i'tikaf. Kalau kita perhati hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Hadis 7 golongan manusia yang akan berada di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya yang ketujuh, Nabi SAW kata, rajulun dzakarallaha khaliyan yang biasa mengingati Allah, maka bergenanglah air matanya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, 6 kumpulan tadi, yang kumpulan sebelum daripada yang 7, 6 kumpulan itu adalah kumpulan yang semuanya melibatkan kita di sepanjang al-adil, pemerintah yang adil. Ya, kita bukan pemerintah negara, tapi sekurang-kurangnya kita memerintah diri kita dan kita memerintah ahli keluarga kita, menjadi ketua keluarga. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kita membesar dalam keadaan mengabdikan diri kita daripada kecil membesar. Jadi kita terlibat dalam konteks syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Rajulun qalbuhu ma'allaqu bil masajid. Lelaki yang hati dia terikat dengan masjid. Memang kita tidak boleh elakkan, hindarkan diri, tak boleh nafikan bahawasanya masjid ini adalah rumah Allah yang hubungannya sangat rapat dengan kita. Lebih-lebih lagi pada kaum lelaki. Rajulani tahaba fillahi ijtama'a wa tafarraqa alaihi, ukhuwah, sesama muslim yang tiap hari kita berukhuwah. Rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Persoalan memang ia melibatkan kita seharian. Rajulun da'tu imra'atu mansibin wa jamal. Lelaki yang diajak oleh melakukan maksiat, kemudian dia menyatakan bahawasanya aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah cabaran hidup di dunia, salah satunya terdedah dengan ujian cabaran begitu. Baik, jadi yang akhirnya sepanjang hari bila kita ni melakukan terikat dengan 6 perkara tadi, maka rebutkanlah masa untuk kita menjadi orang yang ketujuh, iaitu rajul fadhan ainah, Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi pada tuan-tuan, penting bagi kita. Ayatnya berbunyi, wala ta'kulu amwalakum wa biha ila min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Ayat ni ialah ayat yang membicarakan perihal larangan daripada memberi rasuah, memberi memberi sogong kepada hakim untuk membenarkan, untuk jadikan hakim menentukan satu-satu keputusan, sedangkan kita mengambil hak orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang Ramadan kita berpuasa, menahan diri daripada benda yang diharuskan untuk kita lakukan di siang hari Ramadan, iaitu makan dan minum. Kita tak makan dan tak minum benda yang haram. Kalau tak makan dan tak minum benda yang haram, itu memang sudah pasti. Tak kira bila-bila masa. Ramadan juga menganjurkan kepada kita supaya jangan dan minum benda yang diharuskan di siang hari Ramadan. Kerana apa? Kerana kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang harus dimakan di siang. Tapi ayat 108 menggambarkan kepada kita setelah Ramadan, latih diri kamu untuk tidak makan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'kulukum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta yang haram ini, tak sah kira bila-bila kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi, petang, siang, malam, Ramadan ataupun tidak Ramadan.
Ia, apa gunanya atuk tidur bulan-bulan Ramadan itu kerana patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kamu tidak boleh meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu menyentuhnya sampai bila-bila pun. Di mana hasil madrasah Ramadan bab makan? Dan ayat semua daripada makan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira pagi, petang, siang, malam, bila-bila masa sahaja sepanjang hidup kamu, makan harta rasuah untuk kamu tidak makan hak orang lain secara batil. Jadi itu adalah selama sebulan kita berlatih, maka manfaat ini dalam diri kita boleh tinggalkan. Takkan benda yang haram kita tak boleh tinggal. Makan dan minum benda yang simple pun kita, benda harta kita sendiri pun kita boleh tinggalkan. Takkan harta orang lain kita tak boleh tinggal. Sebab itu ayat 188 ini saya secara peribadi saya menyatakan bahawa ia adalah penghujung ataupun matlamat ataupun destinasi kepada proses latihan kita selama sebulan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang tahun doa, ingat Ramadan, ingat ingat i'tikaf, dan akhir Ramadan ini, kemuncak sambutan Ramadan ini, hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa sahaja yang cara kita manfaatkan ketika kita sambut akhir Ramadan ataupun hari raya, tetapi kita tidak bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada maksud ayat ini yang mengharapkan agar kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Tadabbur Center, terima kasih Fadil Syashari. Sedikit peringatan ini dapat memberi kebaikan kepada kita semua, lebih-lebih lagi kepada saya, ahli keluarga saya, kaum kerabat saya, sahabat handai saya. Okey, Ustaz.
Tak dengar Ustaz.